Hai semua, kita bertemu lagi pada hari ini dengan tajuk Clean Secrets. Apa maksud Clean Secrets? Bagi orang yang nak beli rumah, beli kereta, Clean Secrets ni merupakan satu masalah bagi diorang. Bukan apa, sebab diorang kali pertama, orang yang baru, mungkin baru graduate, mungkin baru kahwin, baru dapat kerja, baru semualah. Jadi baru ada income yang sesuai untuk mereka beli sesuatu. Jadi apabila mereka nak beli ni, mereka jadi stuck disebabkan Clean Secrets. Clean Secrets ni maksudnya apa? Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara melalui sistem Secrets ni, dalam tu tercatat segala transaksi urus niaga kita dengan pihak bank. Jadi kalau mereka yang baru lagi, mungkin tak ada apa-apa rekod. Kalau contohlah kita nak beli rumah, bank perlu tahu siapa kita. Jadi macam mana nak tahu? Biasanya kalau orang tu dah pernah beli kereta, kemudian dia ada rekod lah setiap bulan bayar okey, jadi bank dah kenal dia. Dan ataupun dia ada kad kredit, dia setiap bulan guna, kemudian dia bayar setiap bulan tanpa miss. Tak akan ada due date kalau guna kad kredit, jadi dia tak melangkaui due date tu. Jadinya orang masa ni dah ada rekod dengan bank, jadi bank tahu, oh orang ni boleh percayai, orang ni kau tak bayar hutang, takkanlah aku nak bagi kau berhutang lagi. Jadi sama juga macam kita. Kalau kita tak kenal orang tu, pastinya kita akan ada persepsi negatif dengan orang tu. Tapi kalau kita dah kenal, kawan-kawan kita, Man pinjam banyak ni, pinjam RM10, pinjam RM20, pinjam RM100, kita bagi saja. Sebab kita dah ada kepercayaan dengan dia. Sama juga dengan sistem bank. Bila kita ni Clean Secrets, bank tak ada rekod kita. Siapa orang ni? Kau ni siapa? Bila tak ada rekod, dia susah sikit. Jadi contohlah, kalau seorang dia nak beli rumah RM200,000 dengan kelayakan yang dia ada, dari sudut DSR, pengiraannya semua okey. Tapi disebabkan dia ni tak pernah ada apa-apa pinjaman, tak pernah ada apa-apa komitmen, bank tak tahu dia ni mampu bayar on time. Adakah dia ni seorang pembayar yang baik? Orang kata penghutang yang baik. Kalau dia penghutang yang baik, okeylah, bank akan mudah. Tapi untuk itu, sebab kita kali pertama, bank sukar untuk terima kita lah. Jadinya biasanya kalau nak buat loan, ada beberapa cara. Satu daripadanya adalah bank akan tanya, kau ni ada saving ke tidak? Bila ada saving, okeylah. Sebab kebiasaannya, kalau untuk orang yang sebegini, Clean Secrets, jaranglah bank nak bagi 100% loan. 90% pun kadang-kadang tak dapat. Kebiasaannya bank hanya boleh bagi mungkin 80% ataupun 85%. Malah kadang-kadang ada yang boleh dapat yang kata rendah lagi daripada itu, iaitu 70%. Jadi sebab itu bank perlukan savings. Kalau contohlah nak beli rumah RM200,000, dia perlu ada sekurang-kurangnya saving dia lebih kurang RM40,000. Jadi kalau bank tengok, okey dia ada RM40,000, okey bank yakinlah bahawa dia mampu untuk bayar deposit rumah ni dengan loan yang hanya 80% sahaja daripada nilaian harga rumah. Itu satu. Tapi kalau kita ni tak ada saving, kita kena buat cara lain lah. Kan nak tunggu saving sampai RM40,000 tu berapa tahun? Kan setahun simpan RM1,000, sebulan simpan RM1,000. Untuk RM40,000 kita perlukan 40 bulan. 40 bulan tu lebih kurang 3 tahun lebih. Kalau nak beli rumah kena tunggu 3 tahun lagi. So paling mudah kita buat kad kredit. Buat kad kredit ni bukannya kita nak pakai orang kata joli sakan. Memanglah kita ada kredit limit dekat situ. Kita boleh guna sama hantar sampai habis. Tetapi kita gunakanlah untuk beli barang-barang rumah. Kita beli di pasar raya apa-apa, kita swap ke swap. Kita swap kita punya kad tu, kemudian kita bayarlah. Dan bulan-bulan kita boleh. Ataupun kita boleh shopping online. Shopping online pun kita boleh bayar menggunakan credit card. Dan kalau kita beli apa-apa lagi, kita boleh menggunakan installment. Jadi kita gunakanlah itu sebagai kegunaan harian. Ataupun kita boleh gunakan untuk bayaran petrol, isi minyak. Naik motor, isi minyak pakai kad credit card pun boleh tuan-tuan. Saya pun biasa naik motor, memang saya isi kadang RM5 lah. Kalau RM6, kadang orang kata tangki agak kosong tu, minyak betul-betul sikit, mungkin sampai RM7 sekali isi. Jadi kita gunakan itu. Jadi bila sedemikian, bank dah ada rekod kita. Okey, bagus, cantik bayaran dia ni. Kan, walaupun nilaian yang kita buat tu kecil, tapi bank dah ada rekod dengan kita. Bank dah mula mengenali kita. So, bank akan mudah memberikan kita loan. Itu langkah yang kedua. Langkah pertama tadi apa? Ada simpanan RM40,000 kan, ataupun ada simpanan lah untuk membiayai harga deposit rumah tu. Kalau bank hanya boleh bagi 80%, maknanya kena sedia 20%. Kalau bank bagi 70%, kena ada 30%. Okey, yang ketiga. Jadi kalau untuk langkah pelaburan hartanah,
sebaiknya kita buat atas satu nama. Tapi disebabkan clean secret, mana boleh buat satu nama. Dia akan tengok orang ni tak berapa nak layak, saving pun tak ada, komitmen lain pun tak ada. Jadi bank tak ada rekod kita. Jadi bank akan suggest kita untuk buat combine loan, joint loan. Nak join dengan siapa? Kalau kita ada isteri boleh ya. Yang kita beli rumah ni nak. Kita beli rumah kat tempat dia nak. Kalau isteri setuju, okey. Kalau tak, terpaksa lah cakap dengan adik-beradik. Kadang adik-beradik pun dia mesti fikir, kan aku nak beli rumah macam mana? Aku dah beli rumah dengan abang aku nak buat loan kan payah. Jadi kenalah join loan. Kadang-kadang sebab itu kita tengok macam satu kes yang saya uruskan hari tu, satu rumah tu ada 4 nama. Sebab seorang tak lepas, 2 orang tak lepas, 3 tak lepas, 4 orang baru lepas. So 4 orang lah nama dalam loan. Masa sign SMP pun 4 nama. Jadi di kalangan anda ada ke tidak yang clean secret? Kalau ada, pertama kenalah buat komitmen walaupun sedikit. Paling mudah buat credit card. Apply hari ni, besok dapat. Sangat mudah. Kadang-kadang kita pergi bank pun, orang bank siap tanya nak buat credit card tak? Ataupun kita jalan-jalan pergi pasar raya, ada orang, Cik kerja apa ni? Okey. Dia kira kan, dia nak buatkan kita credit card. Yang kedua, ada saving, kita buat haji, KWSP, apa lagi, saving kita tu boleh kita gunakan. InsyaAllah bank boleh luluskan. Satu lagi apa, kita terpaksalah joint loan. Joint loan ni kalau untuk pelaburan hartanah, biasanya kita beli atas nama seorang tu, rumah kedua atas nama kita lagi, rumah ketiga dah tak boleh dah, dapat 70% saja margin. So terpaksa kita join loan untuk rumah ketiga dengan orang rumah keempat kita join dengan orang rumah. So suami isteri dah ada 4 biji rumah kan, kalau kita betul-betul jenis nak melabur tanah. Tapi kalau kita sekadar biasa-biasa saja, sekadar nak ada rumah, okey, tak apalah, kita terus rumah yang pertama terus kita buat joint loan. Okeylah, itu sahaja tips daripada saya. Kalau ia bermanfaat kepada anda, tekan like dan juga subscribe channel ini. Kalau ada apa-apa persoalan, sila nyatakan di ruangan komen. Okey, bye. Jumpa lagi.